Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syi'in ni pengaruh dalam masyarakat Arab ni cukup kuat. Dia boleh pengaruh pemerintah, dia boleh pengaruh ke seluruh bangsa Arab tu sendiri. Dia boleh bawa perpaduan dan dia boleh bawa perpecahan. Sebab sebelum zaman Nabi mari, Syi'in ni dalam bahasa Arab ni dia jadi tempat pelepah, kita kata pelepah angin untuk buat benda-benda lara. Sebab masyarakat Arab dia memang suka dua perkara, iaitu perempuan dengan arok. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma aslih zata bainina wa li baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wajannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Saya kasih sidang muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kesihatan, yang memberi kita kesempatan untuk berada dalam masjid pada malam ini. InsyaAllah kita menyambung pengajian kita daripada kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, iaitu sebuah kitab berkaitan dengan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi fizikal, dari segi perangai baginda dan kehidupan seharian. Jadi alhamdulillah kita sudah berada pada bab yang ke-37, iaitu bab ma jaa fi sifati kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syi'ri, iaitu satu bab berkaitan dengan syair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita bercakap soal syair ni, maknanya dia adalah salah satu bidang ilmu ataupun salah satu bidang dalam bahasa. Kalau dalam bahasa Melayu kita ada syair, kita ada sajak, kita ada sayembara, kita ada puisi, macam-macam lah, gurindam. Tapi anak pun tak pandai nak spesifik beza syair dengan gurindam ke dalam bahasa Melayu lah. Sebab syair bahasa Melayu kita dengan syair bahasa Arab dia berbeza. Berbeza bukan dari segi kita panggil ritma tu, bunyi ekor tu, tak, bukan situ perbezaan dia. Perbezaan dia lebih dari segi pengaruh syair. Pengaruh syair itu sendiri. Sebab bukti dalam sejarah Melayu kita, syair ni dia ada satu kedudukan yang tinggi di peringkat istana atau pemerintah. Kita jaga bunyi di satu-satu zaman lah, mungkin di zaman, kita kata di zaman Kesultanan Melayu Melaka. Adakah cerita tentang bait-bait syair orang Melayu kita buat ni mempengaruhi pemerintah pada masa tu ataupun mempengaruhi masyarakat setempat? Tak ada. Tapi kalau kita kecek dari segi pengaruh bait syair Arab dalam masyarakat Arab, cukup-cukup kuat lah. Sebab daripada zaman Nabi lagi, syair ni dia menjadi satu pengaruh yang hebat dalam sosial budaya masyarakat Arab tu sendiri. Sebab tu zaman Nabi ni dia ada beberapa syair yang ternama, yang popular, yang hebat, disebut al-mu'allaqat, yang digantung di Kaabah, di pak penjuru Kaabah tu dia gantung syair. Ni zaman jahiliah ada gantung syair. Sebab orang jahiliah ni tuan-tuan, Kaabah tu dia melakukan, kita kata macam ibadah kita buat, tawaf apa semua dia buat. Cuma beza dia tawaf, tapi tawaf dia ada telanjang bogel. Dia sakup macam-macam benda di dalam di luar Kaabah tu. Sebab tu kalau dalam Kaabah sendiri, dalam kita kata bangunan 4 segi Kaabah, kalau tuan-tuan tengok dalam internet, dalam YouTube ada,
Kalau ada dalam itu sebenarnya dule-dule, periuk belanga, tie 2-3 batang. Benda-benda gitu ya. Benda-benda peninggalan sejarah lama daripada zaman Nabi Ibrahim lagi. Tapi anak nak cerita Syi'an ni pengaruh dalam masyarakat Arab ni cukup kuat. Dia boleh pengaruh pemerintah, dia boleh pengaruh ke seluruh bangsa Arab tu sendiri. Dia boleh bawa perpaduan dan dia boleh bawa perpecahan. Sebab sebelum zaman Nabi mari, Syi'an ni dalam bahasa Arab ni dia jadi tempat pelepah, kita kata pelepah angin untuk buat benda-benda lara. Sebab masyarakat Arab dia memang suka dua perkara, iaitu perempuan dengan arak. Dia ada syair dia puji arak, dia ada syair dia puji perempuan. Mungkin kita kata arak dia buat lagu mana orang Arab buat. Dia arak ni mudah nak buat, dia peram barang kena perang sebagai jus kurma. Kalau kita perang lama sampai tahap dia etanol tu, dalam sains dia panggil apa ni, ada kandungan tu, minum hot tu jadi mabuk. Supaya kita lah tuan-tuan tua, kalau lama-lama jadi mabuk, panggil arak juga. Jadi orang Arab ni dia puji tu arak ni mabuk. Anda tak ingat lah, beg-beg Syi'an ni banyak lah. Kalau boleh tenor pula dia puji perempuan tu. Ada satu cerita tak nak lupa dah, tapi bukan zaman Rasulullah, bukan zaman sahabat, selepas daripada zaman khalifah, mungkin zaman khalifah Abbasiyah. Dia ada seorang ni penyair terkenal. Jadi ada seorang peniaga ni, dia bawa kain tudung. Bila dia bawa kain tudung, dia jual di pasar. Pasar tu dekat dengan masjid. Masjid yang mana tempat penyair yang hebat ni selalu pergi. Sebab penyair yang hebat ni dia di samping dia boleh bersyair apa, dia pergi ke masjid kalau tanya-tanya waktu semaya apa semua. Adik kawan ni nego kain tudung. Dia pun tak laku tudung dia pergi jumpa lah dengan penyair hebat ni di masjid tu. Dia pun ngadu lah. Dia kata dia mari jauh bawa kain apa semua ni tapi tak laku. Jadi penyair hebat ni pun kesian ke dia. Dia kata tak apa, nanti aku buat syair. Ni cerita betul ni tuan-tuan. Dia buat syair, dia kata lebih kurang ayat dia. Dia kata, terpegumnya dia melihat perempuan-perempuan yang memakai tudung berwarna hitam jualan daripada pemuda tadi, sehingga ke dia nak beramal ibadah pun terganggu. Lebih kurang gitulah. Anak dia nak semaya, nak main masjid pun payah kerana dia tengok tino tu lalu-lalu pakai tudung hok jatuh ni jual. Akibat daripada tu, tiba-tiba jualan, kita kata dah jadi viral dia, jualan dia tu habis stok. Ini kita kata kuasa Syi'an pada zaman tu. Kalau nak ibarat lo ni tuan-tuan, kita kata viral bagai-bagai dalam internet tu lah. Dia keping laku dah ni 1000 buku sen dah ni orang beli ni. Ada dah 100 lagi. Ada-kadang sebenarnya dia nak jual 100 tu lah. Dia banyak 1000 habis dah. Ni bagi kelong belakang. Kita tak silap ke tu. Kita nak banyak betul lah. Jadi kuasa Syi'an mempengaruhi budaya dan juga agama kita. Kita tengok hadis yang ke 242. Aisyah berkata, qila laha hal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatamathalu bi shay'in min asy-syi'ri. Qalat kana yatamathalu bi syi'ri ibn Rawahah wa yatamathalu bi qawlihi wa bi qawli wa yaqul ya'tika bil akhbari man lam tuzawwid. Aisyah berkata, seorang bertanya kepada Aisyah, adakah Rasulullah SAW pernah mendendangkan syair? Aisyah menjawab, baginda pernah mendendangkan syair Ibnu Rawahah, ni sahabat dia. Rasulullah SAW juga pernah mendendangkan syair, iaitu syair Farafah bin Al-Abad yang berbunyi, dan berita-berita yang tidak kamu ketahui akan disampaikan kepadamu oleh orang yang tidak kamu beri bekal. Betul, kalau nak cerita pasal syair ni dah lepas bahasa Arab, kita nak zuk dia, nak suruh masuk menjiwai syair Arab ni memang tak berjaya lah. Dan anda baca, anda sendiri pun tak faham mana. Sebab tu syair ni dia ada lagi buku dia bagi
bait-bait syair ni dia ada syarah dia. Kena baca syarah dia pula supaya kita lah. Kalau baca hadis Bukhari tu boleh faham, tapi ada syarah kepada hadis Bukhari pula. Di mana syarah tu penting, syarah tu penjelasan kepada bait syair tu. Kalau kita sekali baca tak ada gapo pun nak cerita gapo dia kata. Dia kata dan berita-berita akan disampaikan kepadamu oleh orang yang tidak kamu beri bekal. Gapo dia? Ana pun tak faham. Cuma hadis ni nak cerita Nabi ni pernah baca syair. Sebab syair itu mempengaruhi kehidupan masyarakat Arab. Dia ada zaman Khalifah Abbasiyah. Kata silap nama penyair itu Al-Asma'i. Dia masyhur. Sebab pemerintah Abbasiyah pada masa tu Ja'far Al-Mansur. Dia memang jenis orang berahi ke syair. Dia kira dia sanggup bayar. Siapa-siapa ada bait syair, tulis bait syair dalam mana-mana, tulis dalam mana-mana manuskrip lah kita kata di buku ke. Kalau dia kena dia puas hati, dia ambil buku tu, dia akan timbang dengan berat mah, dia bayar. Minatnya kepada syair. Dalam sejarah Melayu kita ada ke pada miswara ke lagu tu Sultan Muzaffar Shah, tak ada dia. Ada kata bila kita nak cakap soal syair ni dengan budaya Arab, dia jauh berbeza. Jadi ada satu kali tu, moga dia kerana dia berahi, dia minat kepada syair, sampai setiap kali penyair nak melantunkan bait-bait syair tu, dia memang ambil perhatian habis bait syair disampaikan, dia terus ingat dalam kepala. Hebat tak hebat Ja'far Al-Mansur ni, dia Khalifah Abbasiyah. Tadi dia panggil penyair-penyair hebat, mai istana, baca syair. Tapi perangai dia suka ngenak, kita kata dia macam dia ngenaklah kepada penyair ni. Kerana bila penyair nyapa dendangkan syair, moga dia ingatan kuat ni. Khalifah ni ingatan kuat. Dia dengar sekali dia pun boleh ikat dah. Bila dia ikat dalam kepala dia ni, kita kata dia boleh tangkap muat dah. Habis kawan tu syair, dia kata syair tu aku dah biasa dengar dah. Ada dah sebelum ni syair. Padahal kawan tu kata dah, Khalifah ni lah pertama kali hok buat syair mengenai satu-satu benda hak menyapa ni hamba lah. Kalau kita orang kata hak cipta lah. Khalifah kata dah, balik saja lah. Kalau ramai penyair mari, Khalifah kata serupa puak mu ni syair benda tu lah aku tahu berlaku dah, aku pernah dengar dah. Jadi puak penyair ni pakak. Dia kata pening kita ni, Khalifah kita ni lagu mana? Kita buat syair hak terkini dah nak kira. Sensasi dah, dia kata dah. Dia kata benda lama berlaku. Benda dia biasa dengar dan sebagainya alasan dia. Dia pun panggil Al-Asma'i. Dia kata ginilah, acah teramu sekali pergi ke istana, cuba dendangkan syair kepada Khalifah. Jadi kebetulan Khalifah pun offer dia sendiri dia untuk pergi ke istana. Dia pergilah. Dia pergi, dia baca satu bait syair, kata sila analah tajuk dia Sautus Safir Bulbul. Sautus Safirul Bulbul. Ni kalau orang belajar bahasa Arab, bab syair memang suhulah syair ni. Ana belajar, tapi ana baca pun nak mutah. Tak faham satu. Cerita pasal burung bulbul. Apa benda cerita? Kita baca pun tak ada zuk. Tapi orang Arab punya zuk. Ana dengar Tok Guru ana tu baca, dia orang Arab. Allah, dia macam menjiwai. Anak kata tak masuk, ambo kata kita tak boleh nak masuk kepada dia punya cerita. Jadi dia pun baca lah syair dia ni pasal burung bulbul. Jadi Khalifah ni pun dengar takjub, dia terkejut, cengeng dia. Dia kata tak pernah lagi aku dengar syair bukan main hebat gini ni. Dia pun panggil khadam dia hak biasa dengar dah syair-syair. Sebab bila dia dengar bila Khalifah ni dengar, dia akan panggil khadam dia dengar sekali. Dia pun tanya, "Pak biasa dengar tak?" Lepas kata, "Tak. Pak biasa dengar." "Tak biasa lagi ni." Sebenarnya Al-Asma'i ni memang dia cipta syair tu, memang dia pakar. Jadi memang orang paling hebat syair pada masa tu. Jadi pembantu Khalifah pun katalah, "Moga nak beri hadiah dah ni." Sebab Khalifah ni bila dia ta'ajub dengan satu-satu syair, dia akan bayar harga syair tu. Kalau ditulis tu dengan berat, katakan dia tulis dalam buku, dia tulis dalam lembaran kertas, kau dia akan timbang dengan mah, dia akan bayar untuk jadi simpanan peribadi dia. Jadi bila dia tanya Al-Asma'i ni, dia tanya,
Ada tak mu tulis mana-mana? Sebab khalifah kita nak ambil, nak bayar kamu ni. Dia kata ada. Ada. Saya tulis, aku tulis di tier-tier, sebab aku terima, aku mewarisi ilmu syair ni daripada tok aku. Aku tulis di setiap tier yang ada di luar istana ni, di rumah aku tu. Jadi pembantu dia berkata, kalau raja duk timbang dengan kertas selama ni, tiba-tiba mu mari, mu nak suruh timbang dengan tier rumah mu gak, habis harta khalifah lah. Dia sebenarnya Al-Asma'i buat gitu kerana dia nak kena raja tu balik lah. Sebab raja tu ramai mana penyair mari sebelum ni siapa syair, kerana raja ni ingatan dia kuat, khalifah ni. Dia tacap tu, pas dia kata tak. Ni biasa dia dengar, padahal dia nak ngenak kepada penyair. Jadi Al-Asma'i ni dia tolong, kita kata dia tolong lah pada penyair-penyair lain. Okey, kemudian jadi hadis yang kita baca, hadis 242 ni, hadis ni bertaraf sahih. Bertaraf hasan, dilaporkan oleh Ali bin Hujr, bukan sahih dah, hasan. Jadi peringkat kedua lah selepas pada sahih, daripada Syarik, daripada Al-Miqdam bin Syuairah, daripada bapanya yang bersumber daripada Aisyah. Kemudian kita bertanya, adakah Quran ni kita baca tu syair? Tuan-tuan jangan tukar, Quran tu bukan syair. Quran tu kalamullah. Dia beza. Sebab orang kafir musyrikin Quraisy dia tanya dah Nabi, adakah Quran yang membaca ni sihir? Nabi kata bukan syair. Sebab tu kita baca dari surah Yasin pun ada, dia kata wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa zikrun wa Qur'anun mubin. Allah sendiri ayat, tidaklah kami mengajar kepada Muhammad itu syair. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu, dan tidak layak bagi Muhammad pun nak ambil syair. Dia nak menyampaikan daripada lidah dia, kita kata Quran illa zikrun, kecuali dia merupakan peringatan, wa Qur'anun mubin, dan juga Quran iaitu penerang. Kemudian hadis yang ke-235 ataupun 243, Abu Hurairah radhiyallahu anhu melaporkan Rasulullah SAW bersabda, inna asdaqa kalimatin qalaha syairu kalimatu Labid. Syair yang paling benar yang pernah diucapkan adalah syair Labid bin Rabi'ah al-Amiri yang berbunyi, ala kullu syai'in ma khalallahu batila. Ingatlah, setiap sesuatu selain Allah pasti binasa. Wa kada Umayyah bin Abi Salti an yuslima. Dan Umayyah bin Abi Salt hampir masuk Islam. Tuan-tuan baca pun tak faham. Anak sungguh anak baca pun faham, tapi masuk nak disampaikan tu. Ini syair berbentuk kita kata keislaman sikit. Ni selepas daripada zaman Nabi lah ni. Mana bila Rasulullah SAW dilantik menjadi Rasul. Masa tu penyair-penyair mana kita kata zaman musyrikin dululah, masuk Islam, mereka menggunakan kekuatan syair untuk membantu Rasulullah SAW dalam dakwah. Contoh dia macam Hasan bin Sabit, Ka'ab bin Malik, Abdullah bin Rawahah dan Ka'ab bin Zuhair. Atau sahabat Nabi hak pakar dari segi syair. Sebab kita sebenarnya syair ni tak panjang. Syair kita ni syair saja kau syair hak ekor bunyi serupa tu. Syair dia 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 sudah ku cari, mana nak sama cik abang seorang. Paling banyak pun ana rasa 8 rangkap lah. 4. Tapi kita pendek lagi ada. Apa? Siakat senohong gelamoi keduri atau dua. Bercakap bohong lama-lama mencuri. Ikan haruan, ikan keli. Kalau tak ada duit tak sedut beli. Tu kita pendek-pendek belaka. Orang Arab ni tuan-tuan, dia punya syair dia boleh buat buku. Boleh timbal berat. Tu kalau ngaji, kalau demo ni hak ngaji Jordan, kalau ngaji Mesir, kalau ambil bahasa, bidang bahasa, biasanya berair mata lah kalau dia kena ngaji bab syair. Anak muncul ngaji bab syair ni di Malaysia lah. Tu pun kita berasa macam tak boleh nak pergi dah. Tak faham. Sebab kita tidak menjiwai dah. Memang payah ngaji bahasa Arab terutama dalam bab syair. Ilmu nahwu, ilmu sarah, ilmu balaghah,
boleh pergi lagi ngaji sebab benda tu ada formula dia. Masuk bab syair sudah lekat lalu orang Melayu kita. Dia tak lagi sebab budaya kita tidak serupa dengan budaya dia. Budaya dia bila dalam syair kalau dia sebut bulan tu dia nisbah kepada orang yang comel. Dia kata Fatimah muka serupa bulan. Fatimatun kal badru, dia kata. Kita orang Melayu kita kalau ayat muka apa bulan, pecah muka kena teh kau orang dia. Muka bulan. Penganyi dia ada. Masyarakat Arab ada. Masyarakat Arab ni lain budaya dia. Kemudian hadis yang ke-236 atau 244, Jundub bin Sufyan al-Bajali berkata, asaba hajarun usbu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadamiyat faqala hal anti illa isba'un damiti wa fi sabilillahi ma laqit. Jari jemari kaki Rasulullah SAW pernah terkena batu sehingga berdarah. Kemudian Rasulullah SAW berkata dengan mendendangkan syair, engkau hanyalah jari jemari yang berdarah dan mulialah engkau terluka di jalan Allah. Jadi ni adalah lantunan syair. Kerana kalau tuan-tuan tengok dalam hadis tu, dalam matan Arab tu pun dia bunyi ritma dia belakang tu serupa. Kalau tengok dia kata hal anta illa isbun damit wa fi sabilillahi ma laqit. Gitulah syair. Jadi Nabi pun pernah mendendangkan syair juga. Tetapi supaya ayat tadi Quran bukan syair. Hadis Nabi pun bukan syair. Jadi hadis ini bertaraf sahih dilaporkan oleh Muhammad bin Al-Mutasanna daripada Muhammad bin Ja'far, daripada Syu'bah, daripada Al-Aswad bin Qais, daripada Jundub bin Sufyan Al-Bajali. Sebab tu antara cerita-cerita penyair-penyair hebat ni bila orang ngaji bahasa Arab, Pak Anas sebut tadi waktu Wajid Al-Asma'i, lepas tu Ibn Rumi ke apa tu, waktu baru-baru belakang lah. Al-Asma'i ni dia hidup di zaman Khalifah Abbasiyah. Pernah semasa dia tengah ngaji, kita kata masa remaja, dia pergi mari pagi petang siang malam pergi masjid untuk ngaji Quran, ngaji hadis. Lepas tu pergi sekolah pula ngaji sejarah, ngaji tata bahasa, ngaji macam-macam. Adalah seorang tua ni dia punya kedah dia ni lalu daripada rumah Al-Asma'i nak pergi ke tempat dia ngaji kena lalu kedah Pak Cik ni dulu. Daripada zaman budak-budak, bila mana dia lalu depan kedah ni, Pak Cik ni akan panggil dia, dan Pak Cik ni kita kata macam pelekeh dia. Dia kata banyak-banyak mu duk bibik buku-buku kitab-kitab ni, mu nak pergi mana? Ada ayat lah nak pergi ngaji, hari ni ngaji sejarah, hari ni ngaji hadis. Macam-macam dah dia ayat ilmu dia ngaji. Pak Cik ni dia ada kedah, dia seorang peniaga. Adik dia kata gini, mu ambil belakang buku-buku homo kendong tu, mai buh dalam bekas hok besar ni. Pas aku buh dalam ni air, kita tengok apa yang berlaku. Dengan maksudnya dia nak kata kalau buh buku dalam bekas ni, aku buh air, kalau timbul duit ke, kalau timbul satu benda boleh manfaat untuk menego, boleh jadikan harta, ya gilah ngaji. Tapi kalau tak timbul gapo tak sedek ngaji lah. Mana bibik buku tu tak ada gapo lah untung. Mana Pak Cik ni ada nganyi ke dia seorang. Jadi dia ngaji sampai habis lah. Dan dalam syair dia kata, setiap kali pagi bila mana dia nak keluar pergi ngaji, dia akan pastikan dia boleh lalu depan kedai Pak Cik tu saat ni sebelum kedai Pak Cik tu buka, dan dia akan balik daripada ngaji selepas kedai Pak Cik tu tutup. Sebab dia tak tergamuk nak tengok muka Pak Cik ni. Kerana Pak Cik ni kita kata kecam, dia kecam bahasa lah ni, mengatal, menganyi parut benar. Jadi bila mana Al-Asma'i ni habis belajar, jadi khalifah pun sukalah nak cari orang-orang terpelajar supaya boleh main ngajar di istana, ngajar anak-anak raja ni, anak-anak khalifah. Jadi gubernur pergi cari beberapa orang hak layak untuk mengajar.
Jadi antara mereka yang tersenara dalam itu adalah Al-Asma'i. Jadi Gemno kita cari, sebab Gemno ni dia jawatan dia rendah sikit daripada khalifah. Khalifah tu jawatan besar. Gemno ni mungkin kita kata daerah-daerah, kalau khalifah ni negara. Jadi Gemno kita carilah Al-Asma'i. Kemudian dia tanya-tanya setuju tak nak ngajar anak khalifah ni di Baghdad. Dia berkata boleh lah. Dia pergi, Gemno ni bawa dia pergi ke rumah khalifah. Kemudian ngajarlah dia di istana khalifah beberapa tahun, katanya lebih daripada 10 tahun. Kemudian dia jadi orang kaya. Masyarakat di Baghdad tu nak dengar syair dia, pergi ngadak dia, bawa hadiah. Letak depan, beri hadiah ke dia, sukanya, kerana nak dengar syair dia. Akhir sekali dia kaya. Banyak harta dia, tapi dia tak buat rumah ataupun harta dia tu tak nampak di Baghdad. Dia buat semua di kampung dia. Dia hantar duit, dia suruh orang buat rumah apa semua, siapa siap. Rumah dia sama besar dengan istana. Sebab zaman tu zaman, kita kata zaman kegemilangan Islam. Empire Islam yang besar. Jadi bila mana akhirnya dia berkhidmat dengan khalifah ni, khalifah offer dia. Khalifah tanya, mu masih nak berkhidmat dengan aku ke tak? Sebab anak-anak dia dah besar dah ngaji pun habis dah. Sama ada mu nak berkhidmat jadi pembantu aku, ataupun mu nak balik kampung. Mana tak si berkhidmat dengan aku. Jadi dia pun fikir-fikir, dia kata dengan kekayaan dia ada dah ni, hasil daripada dia, kita kata mengajar anak khalifah, hasil daripada dia bersyair dan sebagainya, dia berkata nak balik kampung lah. Dengan rumah dia apa semua ada dah. Jadi khalifah berkata, kerana mu nak balik kampung, mu ada nak minta apa-apa tak? Hak mana hak last sekali aku boleh tolong mu lah, aku boleh beri kamu. Dia pun dah fikir-fikir, dia kata ginilah, apa kata kalau bila mana aku balik kampung nanti, dia agak takabur riak sikit lah. Dia kata, aku nak khalifah, mu sebagai khalifah, mu maklum kepada semua gaya-benar yang ada di kawasan kediaman rumah aku tu, maknanya daerah-daerah terdekat, supaya mari dan sambut aku. Maknanya kapek merah lah kita dia. Tu yang dia kata nak minta. Allah yang tak sih dah. Jadi bila mana dia balik, dia kira dia muni sambut lah. Semua gaya-benar mari sambut dia, apa semua. Tiba-tiba marilah seorang tua. Hak gaya-benar orang-orang sambut dia tadi ni, semua puji dia. Kata dia hebatnya pendamping istana, orang panggil dia. Hebatnya apa ni, kerabat dia, kerabat khalifah. Gelaran macam-macam kerana dia ni sangat hebat dari segi syair dia. Tiba-tiba orang tua ni mari. Orang tua ni orang hak tua hak ngani ke dia dulu masa dia budak-budak dulu. Dia kata buka kedai tadi. Dia mari, dia panggil ya Abdul Malik. Dia kata, wahai hamba kepada raja. Orang lain puji belakang dia mari dengan kedai bear dia, orang tua ni dia. Jadi Al-Asma'i betul, dia kata, aku ceh ni pak cik ni. Zaman ambu kecil-kecil dulu pak cik ni hak sekak kita tengah jalan, hak CV kita pergi ngaji, hak nak buku-buku kitab-kitab kita dalam bekas buah air apa semua. Dia pun jawab kepada pak cik tu, dia kata dalam bentuk syair lah, lebih kurang bahasa Melayu kita, dia kata, cabaran dulu hak aku tak ambil kerana musuh aku buku-buku aku dalam bekas mungkin dan mu nak buah air tu, kerana aku tidak buh dalam bekas hakmu tu, kitab-kitab aku ngaji, tapi aku buh dalam dada aku. Dan inilah habuai hasil daripada kitab-kitab aku buh dalam dada. Kerana kalau aku buh dalam bekasmu hari tu memang tak ada apa dah lah. Tak jadi ngaji dah lah. Kita lagu tu lah. Kadang-kadang kita tengok, ini kita kata moral daripada cerita ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok orang ngaji sesuatu bidang agama ni, dia macam penat sebenarnya. Tuan-tuan SD, hak sudah tua. Kadang-kadang ngaji hak sudah berumur, maaf dia berumur. Tua orang kecil hati tu. Kita ngaji-ngaji rasa berat nak masuk. Lepas tu ngaji kena orang sebut benda tu khilaf. Oh ni khilaf, lagi bengong lagi. Dah lagi pening lagi. Tapi tuan-tuan ingat gini ya, bila kita steady dah atas rate ngaji ilmu agama ni, kena ingat pada janji-janji Allah. Allah kata dah, man salaka tariqan lil ilmi sahalahu tariqan ilal jannah. Kata sila ana lupa. Barang siapa yang melalui jalan untuk ilmu, belajar ilmu,
Allah akan mudah jalan dia untuk ke syurga. Ingat gitu ya. Memanglah kita pening kadang-kadang orang kata hak ni tak batal, hak ni batal, hak ni kilah. Tuan-tuan ngaji ya dulu. Sebab kadang-kadang orang nyapa kita tu tak semestinya cara penyampaian dia kita boleh terima. Kadang-kadang dia kecek tu kita pun tak jelas mana. Tapi kerana kita istiqamah atas ilmu, akhir sekali kita akan dapat. Kita akan dapat kepada dia nak nyapa sebenarnya. Ilmu tu nak gapo? Hukum tu kau. Sama ada sah batal ke lagu mana sebenarnya. Baru kita boleh. Sebab tu istiqamah dalam belajar ni penting. Kalau anda ingat zaman-zaman belajar apa ni peringkat degree dulu lah bahasa Arab ni. Budak-budak Melayu kita kalau boleh tawarin lurah ataupun pengajian bahasa Arab, pakat nak tukar belakang, nak ambil syariah, nak ambil syariah undang-undang lah apa ni usuluddin taksir punya bahasa Arab taksir. Anda tak tahu lagu mana anda boleh bahasa Arab daripada sekolah lagi. Anda sekolah mahak dulu. Bahasa Arab tak rajin boleh bawah pada 80 lebih semua. Anda kata tak tahu lagu mana nak kata pandai sangat pun dok nak kata nyungguh ngapa pun dok tapi boleh pergi. Bila ambil SPM bahasa Arab lepas tu ada masalah masa tu apa ni perih apa ni Jordan ke apa semua. Gilah ambil STP. Ambil STP pula bahasa Arab Lepas tu boleh tawaran universiti pula bahasa Arab. Sebab jadi anak pun duk mikir tak si juga tapi nak kan duk fikir-fikir dengan sebelum ni SPM boleh semua. Jadi kita pun kata tawakal mungkin hak ni dah. Jadi anak pun ambil degree bahasa Arab. Lepas tu ambil master bahasa Arab. Kita rasa lalu tu mudah. Muka tu hak betul dah. Tak ada lah kita rasa macam tak boleh nak bawa dak ni. Dia ramai kadang-kadang demo ni boleh bahasa Arab tapi kerana degree dia kata tak ada bidang hijau kali bahasa Arab. Sebenarnya bahasa lah hak paling orang nak sekali. Bahasa lah hak paling banyak permintaan. Di tempat anak hijau lah ni tuan-tuan. Bahasa Jepun tak ada orang. Nak tu bahasa Jepun. Kalau tuan-tuan ada bahasa Jepun tapi syarat degree bahasa Jepun lah. Jangan degree engineering. Ngaji di Jepun tapi engineering tak boleh. Dia kena ngaji bidang bahasa Jepun. Sebab tu Universiti Melaya ni bidang pengajian untuk anak-anak kita lah tuan-tuan. Kalau dia tak boleh pergi alik agama, kalau dia tak boleh pergi alik agama dan otak dia pun tak boleh lah saing, anak cedek lah ambil bahasa. Sama ada dua bahasa Arab tu memang hak ke arah agama dah banyak deh. Tuan-tuan ambil bahasa Jepun dengan bahasa Cina, memang permintaan banyak. Ada seorang budak tu baru habis, tak ada combo lagi, universiti booking dah. Sebab CGPA dia tinggi dan dia terlibat dengan banyak NGO ke apa semua. Belajar di Malaysia, belajar di Universiti Melaya, ambil bahasa Jepun, kecek Jepun tulis bahasa Jepun lebih pada orang Jepun. Tu luar biasa. Tu memanglah boleh kerja dengan mudah-mudah. Kemudian hadis yang ke-237 atau 246 daripada Al-Bara' bin Azib berkata, qala lahu rajulun afarartum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Umarah faqala la wallahi ma walla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakin walla sar'anun nas talaqathum hawazinu bin nabli wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baghlatihi wa Abu Sufyan bin Haris ibni Abdul Muttalib akhizun bilijamiha. Seorang lelaki kabilah Qais bertanya kepada Al-Bara' bin Azib ni abai kepada Anas bin Malik. Adakah ketika perang Hunain kamu semua lari meninggalkan Rasulullah SAW wahai Abu Umarah? Sebab perang Hunain ni perang hak mana tentera Islam kita kalah. Al-Bara' menjawab tidak. Demi Allah Rasulullah SAW tidak pernah berundur, tetapi tentera yang berada di barisan hadapan yang berpaling melarikan diri kerana mereka diserang dengan anak panah oleh kabilah Hawazin. Pada masa itu Rasulullah SAW tetap berada di atas tunggangan bagal baginda, manakala Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib memegang tali kendali tunggangan Rasulullah SAW. Ni maknanya kalau kita baca ni dia
apa ni, dia dalam bentuk apa ni, syair hak berkaitan dengan zaman perang. Nah, sebab syair ni dia banyak dalam budaya Arab, sama ada selain pada hak puji ke apa semua. Bila mana Islam mari, syair ni dia bentuk semangat masuk perang, bentuk cerita berlaku gapo-gapo masa perang. Itu bentuk-bentuk syair dia. Mereka yang berpaling lari daripada Muslim mu'allaf yang tergoda dengan harta rampasan perang. Sebab masa tentera Hunain ni, masa peperangan Hunain ni, orang Islam yang duduk pada atas bucu-bucu pinggir-pinggir bukit, tengok kepada harta yang ditinggalkan oleh tentera kafir Quraisy. Dia kata memang pok tu, kalau sedangkan pok tu tahan, kita kata buat trik saja. Dia tinggal senjata. Akhir sekali dia muni turun nak ambil senjata, nak ambil ghanimah tu, harta rampasan perang, tiba-tiba diserang daripada belakang. Akhir sekali masa peperangan Hunain ini tentera Islam kalah. Wa Rasulullah SAW yaqul ana nabi la kadhib ana ibnu Abdul Muttalib. Kemudian Rasulullah bersyair, aku adalah nabi, tidak pernah berdusta, aku adalah keturunan Abdul Muttalib. Syair dia kan, tuan-tuan tengok dia, kalimah akhir dia, ana nabiyyu la kadhib. Aku ni nabi, tidak pernah berdusta. Ana nabiyyu la kadhib ana ibni Abdul Muttalib. Semua baba di belakang. Ini bentuk syair. Kemudian keterangan hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Muhammad bin Bashar daripada Yahya bin Sa'id, daripada Sufyan As-Sauri, daripada Abu Ishaq, yang bersumber daripada Al-Bara' bin Azib. Anda teringat bahasa Arab ni, saya lagi ngaji di Mesir. Dia ngaji bahasa Arab 8 tahun, degree dia. Kihnya dia kata tak lulus sebab bahasa Arab payahlah, dia kata bab syair tak lulus. 8 tahun tuan-tuan. Tapi anak ada tanya dia 8 tahun tu cakap ngaji tak lulus. Rupanya dia menego, ada jual kurma, ada macam-macam. Kadang-kadang pengorbanan ngaji ni memang tinggi lah, terutama dalam salah satu bidang yang payah macam bahasa Arab. Anda teringat saya anak di Mesir tahun 98-99 gitu. Dia ambil kursus bahasa Arab, kalau tak silap anak dah. Anda pernah pinjam buku dia, gapo dia mari gapo. Ada sekali so peristiwa berlaku, dia mati. Dia mati itu menggemparkan Malaysia. Geger sebutin Malaysia, masuk sok khabar masa tu. Tapi internet masih tak kuat lagi kalangan kita. Internet ada dah, cuma tak ada lah pada telefon apa semua ni. Sebab masa tu 99. Saya anak ni dia orang Selangor. Jadi dia ngaji di Mesir tu, dia pun nikah dengan sayang dia juga. Sayang anak juga dia nikah tu. Tapi tak dapat mana, tapi kita kenal lah bini dia. Jadi boleh-boleh ngaji, boleh-boleh buat bisnes arwah ni. Jadi satu kali tu dia buat bisnes, ada salah faham dengan kita kata partner dia, orang Indonesia. Jadi partner dia punya dendam, marah tak tahu lagu mana. Satu kali tu dia naik atas rumah kahwin ni, dia bunuh saya anak ni. Lepas dia bunuh saya anak ni, dia pun tengok zaujah dia pun tengok bini dia ada. Dia itar kat pintu, boleh-boleh tiup, boleh-boleh kenali. Dia pun tendai pintu tu, dia bunuh pula kahwin tu. Dan 2 orang anak mati belakang, 4 orang. 1999 saya anak dah. Zaki Ayub, kalau tuan-tuan buka YouTube, memang terkejut. Indonesia tak ngaku kena tahan ke polis apa semua. Tapi sebelum nak boleh tahan dia tu, polis tahan macam-macam orang lah, dengan urusan kedutaan kita mari apa semua. Tapi tak lama, katanya 2 hari lah boleh pergi Indonesia ni. Pada peringkat awal dia tak ngaku lah, macam-macam dia putar. Akhir sekali polis ni kerja dia dah tuan-tuan. Bahagian soal siasat, makan hari dia, kita kata makan hari dia dah. Dia tanya-tanyalah kali, ngaku sendiri. Jadi dia jatuh hukuman, anak rasa hukuman mati kot. Tak pastilah tahun bila mati. Orang Indonesia. Nauzubillah lah. Kerana ngaji mati tengah. Ngaji ada. Begitulah kita manusia ni hidup dalam keadaan kata asalkan niat kita nak ngaji, mati lagu mana terpulih atas kerja Allah, maka kita akan boleh kebaikan di sebalik tu. Sebab orang yang ngaji ilmu ni, ilmu agama terutamanya, Allah akan sentiasa jaga kita.
Kalau orang ngaji ilmu ke dunia dia pergi ambil akaun, dia pergi ambil matematik, dia pergi ambil sains sosial ke, mudah pesan kepada anak-anak kita gapo nak suruh benda tu jadi pahala bagi dia, jadi agama juga. Suruh dia niat lillahi ta'ala. In tasdukillah yasdukka. Allah ayat dah. Mu kena libat ke aku dalam satu-satu urusanmu, maka aku akan terlibat sama. Bermakna kalau anak kita ngaji matematik pesan dia, awak ngaji lillahi ta'ala tu, dia pasal lillahi ta'ala, otomatik jadi ibadah bagi dia. Nah, insya-Allah. Jadi wallahu alam, kita jumpa pada minggu depan pula sambungan hadis yang ke-247. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.